Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam satu Ramadan. Selamat datang ke Madrasah Ramadan. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk menjadi tetamu Ramadan pada tahun ini. Puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas kehendak rahmatnya, Allah pilih kita untuk bertemu lagi dan memasuki ke Madrasah Ramadan. Moga Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita sepanjang kita melalui Madrasah Ramadan ini selama sebulan, dengan diberikan kekuatan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita daripada segi wiridnya, zikirnya, solat malamnya, dan juga amal-amal soleh yang lain. Dan juga semoga Allah memberikan kita kefahaman untuk melaksanakan ibadah puasa ini dalam erti puasa yang sebenarnya, iaitu bukan saja menahan diri daripada lapar dan dahaga, serta kita menghadirkan kalbu kita dengan menahan 7 panca indera kita juga daripada melakukan dosa, insya-Allah. Amin. Hari ini hari pertama, jadi saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan Al-Quran, iaitu juzuk pertama. Saya akan pilih satu ayat di mana daripada ayat ini moga-moga kita dapat tadabbur bersama dan akhirnya kita dapat menerapkan ibrah yang ada daripada ayat ini ke dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh reflect diri kita, kita boleh muhasabah diri, dan akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan kita suatu hidayah daripada ayat ini, dan seterusnya kita boleh jadikan sebagai petunjuk untuk kita menempuh kehidupan dekat dunia ni, insya-Allah. Baik, ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 124. Saya bacakan terjemahan sahajalah ya. Pada muka surat 19 surah Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi dekat sini sebenarnya ayat sini kita boleh mengambil satu konsep, iaitu konsep ujian dalam kehidupan. Jadi ayat ini sebenarnya dia menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS telah merespon kepada musibah dan ujian kehilangan yang Allah takdirkan menimpa kepada baginda. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukan hanya pernah menguji kita, Allah juga pernah menguji para anbiya sebelum kita. Jadi kita sentiasalah percaya apabila Allah memaparkan sesuatu cerita anbiya di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah mahu berbicara dengan kita. Jadi adakah kita telah respon kepada ujian yang menimpa Nabi Allah Ibrahim, iaitu ujian sakit yang Allah uji kita sebagaimana Nabi Ibrahim respon, ataupun adakah kita telah respon kepada musibah kehilangan sebagaimana Nabi Ibrahim telah respon? Jadi sebenarnya ayat ini dia menceritakan tentang ingatlah peristiwa ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berapa kalimah, lalu baginda telah lulus dan menyempurnakan ujian tersebut dengan jayanya. Maka Allah berfirman, dengan itu aku memilih kamu untuk menjadi pemimpin ataupun khalifah kepada semua manusia.
Ayat 124 ini juga mengajar kita bahawa Nabi Ibrahim yang dikenali sebagai bapa kepada para anbiya, baginda ni dia telah membangunkan 2 masjid, iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram ia telah melahirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala di Masjidil Aqsa melahirkan umat Bani Israel. Pendek kata, pemimpin-pemimpin dunia sama ada Bani Israel maupun Bani Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada rahim yang sama, iaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, keturunan dia ni telah melahirkan pemimpin. Tetapi untuk sampai ke tahap ni, Allah berkata yang kamu sendiri akan diuji. Jadi daripada ayat ni sebenarnya Allah nak mengajar kita tentang, yang pertamanya adalah kalimat. Setiap kita sebenarnya pasti akan diuji seperti Nabi Ibrahim dengan kalimat. Contohnya, kita mungkin akan diuji dengan kehilangan ayah. Bukan ayah yang meninggal dunia lah, tetapi ayah yang membenci apa yang kita perjuangkan. Sama macam kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, dia ayah dia yang bernama Azar tu dia dibenci oleh ayahnya. Bahkan baginda Nabi Ibrahim ni dihalau keluar daripada rumah kerana Nabi Ibrahim alaihissalam memperjuangkan tauhid ketika ayahnya mencipta berhala. Jadi Nabi Ibrahim juga pernah diuji dengan berpisah dengan isteri dan anak. Jadi kalau kita pernah diuji dengan kehilangan isteri, jadi kita boleh lihat Nabi Ibrahim pun menempuh ujian yang sama. Malah Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim ni meninggalkan isteri ni bukan dalam tempoh 13 hari, 13 minggu atau 13 bulan. Nabi Ibrahim AS tak tahu berapa lama Allah perintahkan dia untuk meninggalkan isteri dan anak kecil tu. Nabi Ismail tu kan masa tu kan masih menyusu lagi kan. Siti Hajar dengan anaknya dia ditinggalkan dekat orang kata dekat kawasan yang kering kontang, tengah-tengah tanah pasir tu, yang disebut sebagai lembah kematian lah, yang sekarang ni dikenali sebagai Mekah. Jadi kalau ikut logik dan sains menyatakan seolah-olah Nabi Ibrahim ni meninggalkan isteri dia di suatu tempat yang boleh membunuh mereka. Tetapi Nabi Ibrahim sangat-sangat meyakini kalimat daripada Allah Ta'ala, iaitu Allah mengatakan yang aku mengujimu dengan kehilangan isterimu. Aku nak lihat engkau bersabar tak. Itulah maksud kalimat. Sebagaimana kita, Nabi Ibrahim pun diuji juga. Bahkan akibat daripada perbuatan tu boleh menyebabkan kita akan kehilangan anak kita tu, meninggal kan. Jadi agak-agak berapa tahun ayah akan meratapi pepergian anak dia kalau anak tu pergi ke rahmatullah akibat daripada perbuatan diri dia sendiri. Mesti trauma kan seorang ayah kan, diperintahkan begitu kan. Tetapi Nabi Ibrahim ni dia menyempurnakan janji dia kepada Allah. Dia ikut saja perintah Allah. Sebab di sebalik perintah tu sebenarnya Allah nak melihat kesabaran seseorang hamba, ketaatan dia kan. Nabi Ibrahim menyempurnakan ketaatan dia. Malah Nabi Ibrahim mengatakan, kalau engkau memerintahkan aku untuk mengorbankan satu-satunya anak, maka aku sanggup untuk melakukannya. Masya Allah. Jadi kita boleh, orang kata, ambil renung kan, apabila kita menghadapi sesuatu musibah, ujian dia lebih kurang sama tentang
Allah menguji dengan mak ayah ke, kan, suami isteri ke, ataupun anak-anak, rakan sekerja, ataupun majikan, ataupun sesiapa saja di sekeliling kita, kawan-kawan kita, kan. Sebenarnya ada kalimah daripada Allah, ya. Allah tu sebenarnya dia seolah-olah macam berbicara kepada kita ketika musibah tu terjadi. Dia cakap seperti dia cakap dengan saya lah, kan. Dia cakap, Salwa, aku hilangkan seketika nikmat sihat ni kepada engkau, ataupun aku hilangkan daripada engkau nikmat rezeki, kewangan seketika. Aku nak lihat bagaimana engkau bersabar. Jadi kalau kita lihat daripada cerita yang dirakamkan dalam Al-Quran ni, Nabi Ibrahim didapati oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabar. Nabi Ibrahim lulus ujian tersebut. Jadi mudah-mudahan kita ni apabila Allah timpa kat ujian sebegitu, mudah-mudahan kita ni masuk dalam kumpulan yang sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat ini sebenarnya dia mengajar kita yang kita ni sebenarnya tak sendirian pun apabila kita diuji dengan kehilangan, ataupun kita diuji dengan rezeki, diuji dengan kesihatan, kan. Pelbagai bentuk musibah yang Allah boleh takdirkan kepada kita. Kita sebenarnya tidak sendirian kerana perkara ini telah dirakamkan di dalam Al-Quran, di mana orang-orang sebelum kita pun sudah diuji dengan perkara yang sama. Jadi semoga tadabbur Al-Quran yang kita lakukan, kan, apabila kita melihat ayat-ayat tentang cerita daripada masa lampau ini, menyebabkan kita meyakini yang kita pun boleh menghadapinya. Kita boleh menghadapinya andai kita membawa Allah bersama, ya. Jadi kita pun semua maklum bahawa untuk kita ni menjadi seorang khalifah di muka bumi Allah ini, ada harga yang mahal ataupun mahal yang perlu kita bayar. Jadi sebenarnya apabila kita diuji dengan sesuatu musibah seperti mana Nabi Allah Ibrahim hadapi tu, bagaimana seseorang Nabi tu dia boleh taat dan meyakini setiap ketentuan ataupun takdir musibah yang Allah telah tetapkan kepada baginda alaihissalam. Ianya ada terkait dengan apa? Dengan merasakan hidup bertuhan. Jadi kalau kita nak membawa perkara tu seperti Nabi Ibrahim ni, kita nak bereaksi ataupun nak mencontohi sebagaimana reaksi Nabi Ibrahim ni apabila ditimpa musibah, maka kita sebenarnya kena merasai hidup bertuhan tu. Jadi kita perlu, orang kata apa, kolbu kita tu perlu dibawa bersama apabila jasad orang kata apa, berhadapan dengan takdir ataupun musibah yang Allah dah telah tetapkan kita, kan. Contohnya musibah apa? Musibah sakit, kan. Jadi apabila badan melalui musibah sakit tu, di dalam kolbu ni kita perlu bawa sekali dengan kita nampak, memandang ataupun berkomunikasi dengan Allah yang mengatakan semua ini adalah takdir Allah yang aturkan. Nampak semua ni adalah orang kata apa, perbuatan Allah, gerak Allah. Allah dah takdirkan aku sakit hari ni, betul tak? Seperti mana macam seperti Allah berkata macam, aku hilangkan seketika nikmat sihat ni. Jadi Allah nak uji apa dekat situ? Sebenarnya Allah nak uji kesabaran. Jadi adakah kita ni sifat manusia ni, adakah kita seorang yang sabar? Tidak, ya. Sifat sabar hanya milik Allah. Kita ni apa? Di dalam Al-Quran ada merakamkan manusia ni sifatnya adalah tergesa-gesa, tergopoh gapah. Itulah sifat kita. Jadi apabila kita menyedari keadaan kita ni begitu, kita hendaklah memohon bantuan daripada Allah yang
yang maha sabar tu, yang maha kuat kan, untuk membantu kita yang lemah ni untuk menghadapi ujian tersebut. Itu maksudnya kita membawa Allah tu bersama, berhubung dengan dia dan merasakan yang hidup kita ni ada Tuhan. Tuhan pasti bantu kita dalam keadaan kita ditimpa musibah tu. Jadi kita pun berkomunikasilah dengan Allah di dalam qalbu kita apabila kita menghadapi sesuatu ujian, ya. Jadi kalau semasa kita diuji tu air mata kita ataupun kita berduka cita kan, kita menangis kan, jasad kita menangis, betul tak? Tak mengapa, sebab itu adalah sifat manusiawi. Tetapi di dalam hati kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati kita, di dalam qalbu kita, kita meyakini ataupun mengakui bahawa semua ini adalah aturan Allah kepada kita. Jadi kita perlu bertenang, kita perlu dalam hati kita cuba untuk walaupun jasad kita menangis, tetapi dalam hati kita tetap berhubung dengan Allah tu. Mohon bantuan Allah, betul tak? Kita mohon bantuan Allah untuk Allah berikan kesabaran, Allah berikan bantuan, Allah berikan kesembuhan. Pelbagai perkara kita boleh mohon kepada Allah. Jadi di situlah kita merasakan hidup kita ni ada Tuhan. Hidup kita ni ada tempat untuk kita bergantung apabila kita menghadapi sesuatu musibah. Itulah perkara sebenarnya yang Nabi Ibrahim AS lakukan. Di dalam hati kolbu dia tu, dia sangat merasai hidup bertuhan tu dan sentiasa berhubung dengan Allah dan memandang Allah di atas setiap apa yang berlaku di sekelilingnya, sehingga kan bagi dia, kalau Allah dah tetapkan begitu, maka side kita sebagai hamba, kita perlu orang kata apa, taat, sami'na wa ata'na, macam tu ya. Jadi apabila kita membawa Allah bersama di dalam kita menempuh musibah, insya-Allah kita akan memasuki golongan yang sama seperti golongan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam menghadapi beberapa kalimat yang Allah telah tetapkan kepadanya. Kalimat tu adalah seperti penceritaan. Jadi Allah ni tak pernah tinggalkan kita. Cuma kita je tidak merasai Allah tu ada bersama kita. Especially dalam keadaan kita susah, ditimpa musibah kan. Kita perlukan someone ataupun kita perlukan seseorang yang boleh kita bergantung. Selalunya kita akan bergantung kepada makhluk, betul tak? Tetapi jika ujian tu sukar dan agak prolong, berpanjangan, adakah makhluk akan setia dengan kita? Tidak kan? Makhluk pasti akan mengeluh, berkeluh kesah, betul tak? Makhluk akan berputus asa kan? Makhluk akan mula fed up. Jadi Allah nak menunjukkan di situ bahawa tempat pergantungan kita tu adalah tidak benar. Kita telah bergantung selain daripada Allah. Jadi perkara yang sebenarnya kita perlu bergantung kepada yang mengaturkan musibah tu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Allah mengaturkan, pasti Allah menguruskan andai kita kembali kepadanya. Macam mana cara nak kembali kepada Allah, iaitu berhubung dengan Allah melalui qalbu. Jadi qalbu yang bersih, pasti kita akan dapat berhubung dengan Allah. Siapa yang akan berhubung dengan Allah tu? Roh kita lah. Jadi kita, apabila kita membawa Allah bersama, merasakan hidup kita ni bertuhan, ada Allah. Allah sentiasa dekat dengan kita. Seperti mana Allah aturkan musibah tu, pasti Allah akan uruskan dia. Tugas kita perlu sabar, didik sabar. Jasad ni perlu dididik dengan sabar, hati ni perlu tanam sifat sabar. Itu adalah kuncinya. Sabar, Allah akan tengok, saksikan sendiri dengan mata sendiri bagaimana Allah menguruskan musibah tersebut. Apabila kita mengembalikan sesuatu musibah kepada Allah, ianya agar sesuatu musibah tu tidak menjadi lebih teruk. Dia akan kita nak musibah tu menjadi lebih baik.
Ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh menguruskan sesuatu perkara yang berlaku dalam hidup kita. Selama ni kita menyangka yang kita ataupun makhluk yang membantu kita. Tidak dinafikan ada perkara atau musibah yang kita boleh selesaikan walaupun dengan bantuan makhluk ataupun usaha kita sendiri. Tetapi sebenarnya apa yang kita buat itu adalah sebenarnya daripada Allah. Cuma kita terhijab daripada nampak. Jadi di situ kita menganggap yang usaha tu daripada diri kita ataupun pertolongan tu daripada makhluk. Kita tak berhubung dengan Allah. Jadi sekarang ni kita kenalah jadi macam Nabi Allah Ibrahim, iaitu membawa qalbu sekali dengan berhubung dengan Allah dan meminta bantuan kepada Allah, dan kita praktis benda ni setiap kali diuji. Praktis, insya-Allah lama-lama kita akan terbiasa dan benda tu jadi sebati dalam qalbu kita, dan ianya menjadikan suatu pegangan yang sangat kukuh, di mana kita hanya Allah saja tempat bergantung, dan kita menyaksikan keesaan dia tu dalam mengatur dan menguruskan semua makhluk di alam ini. Jadi walaupun kita ni diuji dengan sesuatu musibah yang teruk kan, takdir Allah dah tetapkan begitu kepada kita kan, kita kena ingatlah, kita kena sentiasa cakap kat diri kita bahawa kalau kita lihat pun cahaya matahari yang terbit di waktu fajar kan, kalau tidak melalui kegelapan malam, seseorang tu dia tidak akan menghargai cahaya matahari tu. Jadi samalah juga dengan sesuatu, orang kata apa, musibah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni dengan episod kegelapan yang menakutkan dia tadi kan, daripada situ Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin. Jadi boleh kita simpulkan bahawa khalifah yang sebenar, khalifah tu kita lah. Jadi kita ni seorang khalifah. Allah Allah cipta kita ni dekat muka bumi ni adalah sebagai seorang khalifah. Khalifah yang sebenar dia mesti melalui fasa-fasa kehilangan, episod kepahitan dan kesusahan kan. Kita panggil episod kegelapan. Jadi seseorang khalifah yang sebenar dia bukan mengelakkan kesusahan, sebaliknya khalifah tersebut akan mendepani kesusahan tu. Jadi seorang khalifah juga dia tak takutkan apa-apa keburukan ataupun musibah kan, tetapi khalifah tu menghadapi dan menguruskan ketakutan dan keburukan yang terjadi tu dengan membawa Allah bersama. Jadi semoga Ramadan yang kita lalui pada tahun ni adalah Ramadan yang dapat melahirkan seorang khalifah Allah dan mencetuskan jiwa Nabi Ibrahim AS kepada diri kita, kepada yang mendengar ni kan. Jadi setiap kali berlaku ujian dalam kehidupan kan, kita tidak tidak meninggalkan Al-Quran sentiasa menjadikan Al-Quran tu sebagai satu tempat untuk kita mendapatkan sesuatu petunjuk. Dan kalau kita nak mendapatkan Al-Quran ni untuk nak kita jadikan sebagai ways ataupun sebagai satu petunjuk untuk kita punya kehidupan ataupun untuk kita berjalan di muka bumi Allah ni, kita perlu memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu caranya adalah dengan tadabbur jadi setiap kali berlaku ujian dalam kehidupan kita, semoga lahirlah satu jiwa yang tak kebir, iaitu mengatakan Allah Maha Besar. Jadi apa-apa yang terjadi Allah tetapkan, Allah takdirkan untuk kita
hadapi, kita dalam qalbu kita meyakini bahawa Allah ada rencana yang lebih baik untuk aku. Jadi kita membesarkan Allah tu. Jadi kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Kak Awal doakan semoga kita ni sentiasa bersangka baik apabila menghadapi sesuatu musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita mempunyai dikurniakan kekuatan jiwa ataupun qalbu seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Sesungguhnya hidup kita ni ada Allah. Walaupun dalam keadaan takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, Allah sentiasa ada dengan kita. Tidak pernah sekali Allah meninggalkan kita. Seperti mana Allah tu mencipta kita dengan pelbagai kekurangan, tetapi Allah itu ada untuk melengkapi segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita dengan Allah sentiasa dekat, tidak pernah jauh pun. Tapi kita yang tidak merasai kehadiran Allah tersebut. Kita tidak merasai kehidupan kita ni ada Tuhan, ada Allah. Jadi sebenarnya kita ada Allah untuk tempat kita bergantung. Kita ada Allah untuk tempat kita meminta pertolongan. Jangan sesekali membuat perkara yang Allah tidak suka, iaitu mengharapkan kepada makhluk selain daripadanya dan menyatakan yang usaha itu adalah daripada diri kita sendiri dalam kita menyelesaikan sesuatu permasalahan atau ujian yang sukar di dalam hidup kita. Sentiasalah membawa Allah di dalam qalbu, kembalikan segala ujian yang jasad kita hadapi dengan menyatakan di dalam qalbu kita bahawa semua ini adalah aturan Allah. Allah uji aku ni, Allah nak ajar aku sifat sabar, aku kena sabar, aku kena tenang. Jadi apa yang aku perlu buat lagi, aku kena minta bantuan Allah. Aku tengah susah ni, jadi mintalah pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta Allah mudahkan, Allah beri penyelesaian. Walaupun jasad kita menangisi, orang kata berduka cita, tetapi qalbu kita tetap berhubung ataupun memandang Allah di atas setiap apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Laluilah fasa musibah itu dengan sabar dan bersama-sama Allah, dengan membesarkan Allah tanpa ada sedikit pun buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak kejam. Allah tidak kejam. Allah cuma membuat jalan cerita kita ni di muka bumi ni dengan takdir baik, takdir buruk, kan? Hanya untuk mengajar kita untuk mengenal dia. Hanya untuk mengajar kita untuk meminta pertolongan kepada dia. Hanya untuk mengajar kita menampakkan ataupun menyaksikan keesaan dia tu, dia yang tunggal tu, Allahu Ahad tu, yang menguruskan dan mengaturkan semua yang ada, semua perkara yang ada dekat muka bumi ni. Dan Allah juga, Allahu Somad tu jugalah, dengan kejadian-kejadian yang dia telah tetapkan itu, dia nak kita menyaksikan bahawa hanya Allah sajalah tempat bergantung, iaitu Allahu Somad. Jadi semoga Ramadan pada kali ini kita mencontohi jiwa Nabi Allah Ibrahim, di mana apabila Allah mentakdirkan beberapa kalimah yang terjadi, iaitu penceritaan beberapa ujian yang sangat berat. Ujian ujian kehilangan anak, kan, wife, kan, lepas tu ujian kehilangan ayah, kan, ayah sangat bertentangan, orang kata pegangan di antara Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya, kan. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim menghadapi perkara tersebut dengan membawa Allah bersamanya. Semoga kita termasuk dalam golongan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sekian saja perkongsian Kak Wan pada hari ini. Semoga kita mendapat sedikit ibrah
daripada surah Al-Baqarah juzuk pertama ayat 124 muka surat 19. Selamat berbuka dan semoga kita rebut waktu-waktu mustajab doa. Perbanyakkan istighfar. Pada minggu pertama ni adalah minggu keampunan. Jadi perbanyakkan istighfar, perbanyakkan mohon keampunan. Betapa kita ni memang sedar diri kita bahawa kita ni sangat hina, kotor, jijik, penuh dengan dosa dan sentiasa mengikut hawa nafsu. Kembali kepada Allah dengan mengakui diri kita yang sebenar, pegang diri kita yang sebenar tu, dan apabila berdoa, jadilah diri kita yang sebenar tu, insya-Allah Allah akan memberi keampunan kepada kita. Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.